Hello, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azwan Nabil bin Rosmadi. Nombor matrik 01 DKA 20F1064. Hari ini saya dengan rakan kumpulan yang lain dari grup 3 DKA 3C akan membentangkan tentang tajuk Attribute Limit menggunakan Casagrande Method. Next. Okay, ini ialah antara ahli kumpulannya. Kita ada Muhammad Jemal, nombor pendaftaran 1059. Muhammad Nabil, nombor pendaftaran 1057 dan Syairan Zulkarnain, nombor pendaftaran 1072. Okay, table of content, apa yang ada dalam presentation ini, kita ada introduction, objective, teori, apparatus, procedure, data, discussion dan conclusion. Okay, lab precaution. Yang pertama ialah kita hendaklah mengetahui laboratory eye wash station dan alat-alat kecemasan seperti alat pemadam api. Yang kedua, kita kena tahu jalan keluar kecemasan. Ketiga, kita kena pandai menilai potential hazard dan mengambil langkah berjaga-jaga sebelum melakukan apa-apa kerja. Yang keempat, sentiasa memakai safety boot dan glove sarung tangan. Yang kelima, do not perform unauthorized experiment. Dan akhir sekali, use laboratory equipment only for its intended purpose. Okay, introduction to attribute limit. Okay, attribute limit ni kita boleh kaitkan dengan dua, iaitu liquid limit dan plastic limit. Okay, attribute limit ni, kedua-dua limit ini biasanya digunakan dalam soil identification, classification and strength correlation. Attribute limit ini juga boleh digunakan untuk menentukan, membezakan jenis silt dan clay. Okay, bagi test ni, soil yang biasa digunakan ialah clay ataupun silt. Sebab kedua-dua soil ini berlakunya pengembangan dan pengecutan berdasarkan moisture content. Okay, test ni biasanya dilakukan pada kerja-kerja awal pembinaan struktur bangunan untuk memastikan kita memilih soil yang betul dalam shear strength dan tidak berlaku perubahan yang ketara di dalam isi padu ketika berlakunya pengembangan dan pengecutan with different moisture content, dengan moisture content yang berbeza. Okay, objektif untuk attribute limit ialah kita nak menentukan nilai liquid limit dan plastic limit and to classify the soil sample, untuk mengklasifikasikan soil sample. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jemal, nombor pendaftaran saya 1059. Dan saya akan membentangkan teori. Attribute limit has introduced soil characteristic into, yang pertama sekali had cecair, iaitu liquid limit LL, ialah kandungan lembapan yang ditetapkan secara empirically di mana tanah berpindah dari keadaan cecair ke keadaan plastik. Dan yang seterusnya, yang kedua, had plastik, iaitu plastic limit, kandungan kelembapan apabila tanah berubah daripada bentuk separa pepejal kepada keadaan plastik. Dan yang ketiga, shrinkage limit, iaitu had pengecutan. Dan yang terakhir, tanah dalam keadaan ketepatan tidak berubah walaupun kandungan lembapan berkurang. Assalamualaikum, nama saya Syairan Zulkarnain, nombor matrik saya ialah 1072. Jadi untuk apparatus yang kita pakai untuk attribute ni, kita pakai liquid limit device, flat glass plate, moisture content metal container, electronic balance, dry oven dan juga spatula lah. Yang kita berpindah kepada prosedur. Pertama sekali kita perlu buat attribute limit untuk liquid limit test. Pertama sekali masukkan pasir atau soil ke dalam sieve untuk menapis tanah lah. Dan ini untuk macam ketinggian, nak setkan dekat ketinggian
liquid limit device ni. Kemudian ambil yang tanah tadi tu, kita masukkan air sulin dan letakkan tanah yang lembab tu di liquid limit device dan ratakan dan kemudian belah ke tengah. Kemudian ketuk dengan menggunakan liquid limit device ni hingga dia bercantum semula. Kemudian ambil sampel tanah, letak ke dalam metal container tadi tu. Untuk plastik limit test pula, kita perlu ambil tanah dan letakkan isolin. Ambil tanah yang lembab tadi tu, ambil tanah yang lembab dan kemudian bentukkan bola ini seperti yang ditunjukkan dalam video tersebut. Kemudian letakkan tanah itu ke dalam metal container. Sampai di situ saja. Kita berpindah kepada result dan data. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nabil bin Muhammad Nazri dan nombor matrik saya berakhir dengan 1057. So ini merupakan data yang kita dapat apabila kita melakukan attribute limit menggunakan metod Casagrande. So first kita perlu tengok container. Kita ada 4 jenis container, iaitu mass dia yang berbeza. Untuk container nombor 1, mass dia 5.93, kedua 6.30, ketiga 6.08 dan keempat 6.36. So untuk mass of wet soil tambah container, dia punya berat akan menjadi 12.52 gram dan yang untuk kedua 10.38, untuk ketiga 15.11 dan untuk keempat ialah 12.70. Okey, dan lain-lainnya lagi lah. Okey, seterusnya. Okey, untuk mendapatkan moisture content, formulanya ialah mass of wet soil tambah container tolak dengan mass of dry soil tambah container dibahagikan dengan mass of dry soil plus container tolak mass of container. So lepas dibahagikan kita perlu darab dengan 100%. So seperti di jadual itu ialah moisture content liquid limit dan moisture content plastic limit. Seterusnya. Okey, ini merupakan graf untuk mencari liquid limit. So graf ini moisture content berlawanan dengan number of blow. So seperti yang anda lihat garisan yang condong itu merupakan plot yang kita plot daripada liquid limit. So kita perlu tengok blow yang ke-25 kita buat garis ke atas sehingga dia bertemu dengan garisan yang condong itu dan tarik ke kiri ke moisture content. So moisture content tu kita dapat 50%. So 50% tu ialah liquid limit dan so kita sudah dapat liquid limit. So result from the graph kita dapat tadi liquid limit 50%. Untuk mencari plastic limit kita perlu tambah semua tadi tu moisture content kita dapat jadual tadi tu dan perlu dibahagikan dengan 4. Kita akan sebab apa dibahagikan dengan 4? Sebab kita ada 4 sampel lah. So kita akan dapat 39.55%. So untuk mencari plastic index senang saja. Liquid limit tolak dengan plastic limit 50% tolak 39.55 akan mendapat 10.45%.
So yang ini dah klasifikasi sebagai less plastik. Seterusnya, Man. Okay, untuk discussion kan, based on the data calculation yang kita buat, kita dapat mengenal pasti moisture content untuk plastik limit untuk sampel 1 44.52, untuk sampel kedua ialah 49.82, untuk sampel ketiga ialah 45.65 dan untuk sampel keempat ialah 53.44. Kemudian kita juga dapat tahu percentage of liquid limit. Tadi daripada graf kita dapat 50% dan percentage of plastic limit kita kira tadi 39.55. So from the result we get the plastic index is 10.45%. Nah, sekian itu saja dari saya. Okay, saya akan sambung untuk conclusion. Okay, based on the graph and the calculation, we get a liquid limit is 50%. Next, plastic limit that we get is 39.55%. Untuk plasticity index kita akan dapat 10.45%. So daripada calculation yang kita buat dan graf yang kita buat, kita dapat menjawab objektif test kita ini. Dan itu saja yang kita dapat menyimpulkan untuk dalam untuk test ini. Sekian, terima kasih.